Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Berita wilayah Selasa 27 September 2022 membawa laporan terkini seluruh negara. Berikut paparan utama petang ini. Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pertahanan wujudkan kerangka kerjasama. Pulau Pinang jadi negeri pangkalan hadapan zon utara hadapi banjir. Kita langsung dari Sarawak, Sabah dan Terengganu mengisi paparan petang ini. Saya Alif Ashraf Kamanur, terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Saudara, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kesihatan bakal mewujudkan kerangka kerjasama yang lebih menyeluruh. Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein memaklumkan ia melibatkan pelbagai aspek dan antaranya adalah persediaan menghadapi banjir hujung tahun ini. Kerjasama antara kedua kementerian telah pun ada ketika ini, namun beliau dan Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin bersetuju untuk meluaskan lagi ke peringkat yang lebih tinggi dengan kerangka yang lebih jelas. Dan apa yang kita harap dapat kita lihat secara lebih terperinci pengalaman kita semasa berdepan dengan COVID-19. Usaha kita nak melihat kepada musim ke-7 banjir ini, bagaimana hospital-hospital medan yang kita gunakan masa COVID dan bencana dapat ditambah nilai dan dapat bekerjasama rapat. Untuk melihat secara keseluruhan aset dan juga resources ataupun sumber-sumber yang ada di setiap kementerian ataupun di Kementerian Kesihatan dan juga Kementerian Pertahanan ATM dapat dioptimumkan lagi. Contohnya di had mizan ada keperluan sumber manusia yang mungkin boleh ditampung oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Mungkin ada peralatan dan juga jentera yang ada di kawasan pedalaman yang ada pada ATM, yang tak ada pada KKM, yang boleh kita deploy apabila diperlukan. Kedua-dua mereka ditemui ketika mengadakan lawatan dan menyempurnakan program inisiatif kesihatan Hospital Angkatan Tentera HAT Tuanku Mizan di Ibu Negara. Pulau Pinang dipilih menjadi negeri pangkalan hadapan zon utara bagi menghadapi situasi banjir. Ini bermakna anggota bomber seluruh negeri sedia diatur gerak ke negeri lain jika berlaku bencana. So, sebenarnya Regional Forward Base ni adalah untuk mengukuhkan dan menafaatkan keseluruhan anggota yang ada di negeri masing-masing di wilayah zon utara di tahap yang paling optimum, di mana anggota-anggota daripada negeri-negeri yang tidak terjejas dalam banjir, so mereka ni kita akan panggil untuk membantu negeri-negeri yang menghadapi banjir yang teruk. 1,700 anggota bomber negeri itu sedia dihantar ke lokasi banjir. Turut bakal digerakkan 80 aset skuad negeri. Baik, kerja Fasa 1 projek pengurusan banjir di Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 1 LPT1 akan bermula Sabtu ini. Usaha bertujuan mengurangkan risiko kejadian banjir daripada berulang. Pengendali Lebuh Raya Anih Berhad memaklumkan keseluruhan projek pengurusan banjir dijangka mengambil masa selama 2 tahun. Ia yang dilaksana dengan kerjasama Jabatan Pengairan dan Saliran melibatkan 11 kawasan kritikal sepanjang LPT1. Bagi fasa pertama, projek akan melibatkan penutupan laluan kecemasan arah ke Kuala Lumpur selama 6 bulan. Laluan kecemasan arah ke Kuantan pula akan ditutup bermula Mei hingga November 2023. Bagi memastikan kelancaran projek,
projek, beberapa langkah penting dilakukan termasuk menjalankan kajian secara terperinci dan mengenal pasti komponen tempatan banjir. Skuad kawasan rukun tetangga Kelantan sedia diaktifkan jika berlaku banjir di 467 KRT di negeri itu. Mereka akan membantu agensi keselamatan terlibat mengendali pengurusan bencana. Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri Syarani Yusof berkata, skuad KRT turut ditugas memantau keadaan bagi menjamin keselamatan penduduk. Artinya ada satu unit squad unity. Squad unity ni dia berperanan bagi membantu agensi-agensi yang terlibat sekiranya ada berlakunya bencana banjir. Jadi kita di peringkat KRT ni akan membantulah pada agensi yang berkenaan dari segi perkhidmatan, segi membantu pembinaan mangsa-mangsa dan juga membantu dari segi agihan-agihan makanan kepada mangsa-mangsa dan juga Penduduk di kawasan berisiko turut dinasihat sentiasa bersedia dalam berdepar risiko banjir. Syarani ditemui pada program Semarak Unity KRT di Gua Musang. Paras air di beberapa kawasan berisiko tinggi bagi fenomena air pasang besar di Selangor sedikit meningkat. Ia bagaimanapun tidak menyebabkan banjir. Menurut Pengarah Bomba Selangor Nur Azam Khamis, pemantauan mendapati berlaku limpahan air di beberapa kawasan pemantauan, antaranya Pelabuhan Kelang, Pulau Indah dan Sepang. Air bagaimanapun kembali surut sekitar 8 pagi tadi. Bomba menjangkakan tiada banjir bakal terjadi berdasarkan keadaan cuaca yang baik. Pemantauan berterusan dilaksana bagi berdepan sebarang kemungkinan. Baik, sebelum ke perkembangan lain, kita ikuti perkembangan cuaca semasa bersama Pegawai Met Malaysia Wan Muhammad Hafiz Husin. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada ketika ini, taufan Noru masih lagi wujud. Kini ianya berada di 336 km daripada tenggara Danang, Vietnam dan nampaknya ianya bergerak menghala ke arah baratan dengan kelajuan 15 km sejam. Baik, dengan adanya taufan Noru ini, angin barat di rantau negara kita dijangkakan akan terus meningkat. Dan sehubungan dengan itu, Met Malaysia telah pun mengemas kini amaran angin kencang serta lok bergelora kategori pertama dan juga kedua melibatkan kawasan perairan Phuket, Selat Melaka Utara, Samui, Condor, Reef North, Dalayang, Labuan, Resort dan juga Sulu, turut melibatkan kawasan perairan di negeri Perlis, Pulau Pinang dan juga di negeri Kedah. Dan keadaan ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan dan reks laut, juga pada aktiviti perkapalan dan juga menangkap ikan. Jadi pada orang ramai, khususnya pada para nelayan, diharapkan hindari kawasan pantai dan laut bagi mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini. Dan amaran ini berkuat kuasa sehingga ke 1 Oktober 2022. Kita akan beralih ke paparan gempa radar bagi melihat keadaan cuaca semasa pada ketika ini. Apa yang berlaku pada ketika ini? Baik, bagi semenanjung Malaysia seperti diramalkan, hujan beserta rebut petir di 1-2 tempat kini sedang berlaku melibatkan di kawasan pedalaman dan juga di bahagian pantai timur. Yang mana hujan kini sedang berlaku di bahagian pedalaman di negeri Perak, di negeri Kelantan, Terengganu, pedalaman Pahang dan juga di bahagian timur di negeri Johor. Bagi di negeri Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan juga Melaka buat masa kini dalam keadaan yang agak mendung. Baik, bagi negeri Sabah pada ketika ini kebanyakan bahagian dalam keadaan yang agak mendung, kecuali di bahagian timur yang mana hujan beserta rebut petir kini sedang berlaku. Kini sedang berlaku melibatkan di bahagian Sandakan dan juga di bahagian Tawau. InsyaAllah hujan ini kita jangkakan akan berangsur reda tidak lama lagi. Bagi negeri Sarawak pula, hujan kini sedang berlaku lebih tertumpu di bahagian barat di negeri Sarawak, di bahagian utara dan juga tengah buat masa kini dalam keadaan cerah, tiada hujan yang berlaku. Hujan yang berlaku di bahagian Kuching, Samarahan, Seri Aman, Kapit, Mukah, Bintulu dan juga di bahagian Sibu ini kita jangkakan ianya boleh berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Dan bagi anda untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari
melalui laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun boleh muat turun aplikasi My Cuaca ataupun boleh terus ke laman Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube kami. Baiklah, sebelum pisah kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, Polis Kelantan mengesahkan tiada kes culik berlaku di mana-mana sekolah di negeri itu. Justru orang ramai terutama warga maya diminta menghentikan penyebaran berita tidak benar. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun memaklumkan penularan berita mengenai kes culik di sekolah mendorong pihaknya menjalankan siasatan. Semakan mendapati tiada kes seumpama berlaku seperti didakwa. Tegasnya, penyebaran berita palsu sebegitu hanya menimbulkan kegusaran masyarakat. Pembuatan terbabit boleh diambil tindakan mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sebelum ini, tular di media sosial mengenai kes culik pelajar sekolah didakwa berlaku di Gua Musang, Kuala Krai dan Pasir Putih. Penafian sama turut dibuat Polis Terengganu. Menurut Ketua Polis Negeri Datuk Rohaimi Mat Isa, tiada laporan diterima berhubung kes seumpama seperti yang tular di media sosial. Setakat ini, Terengganu masih lagi tidak ada sebarang kes penculikan ataupun cubaan menculik melibatkan pelajar-pelajar sekolah. Beliau meminta pihak sekolah tidak mengeluarkan sebarang surat yang boleh menimbulkan kerisauan dalam kalangan ibu bapa. Pada masa sama, rondaan di kawasan sekolah terutama selepas tamat sesi persekolahan dipertingkat. Lagi perkembangan dari Terengganu menerusi lintas langsung negeri, antara tumpuannya, Tasik Kenyir mampu menjadi destinasi pelancongan nombor 1 negara. Terus saja bersama Muhammad Rashidi, Muhammad Isa. Silakan. Ya. Tasik Kenyir antara lokasi pelancongan Terengganu yang sering menjadi tumpuan kerana kepelbagaian khazanah unik. Tasik terbesar buatan manusia yang dibina pada 1986 itu mengandungi 340 buah pulau yang dahulunya adalah puncak bukit dan gunung. Selaku pihak bertanggungjawab menjaga kelestarian tasik dan ekonomi masyarakat setempat, Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah ke Tengah optimis ia boleh diangkat sebagai destinasi nombor 1 di Malaysia. Pengerusinya Datuk Seri Ahmad Said berkata, ia didorong dengan pelbagai perkhidmatan dan daya tarikan pelancong. Kita lihat sendiri, dari segi ekonomi berkembang, dia macam kek kita share. Contoh sekarang, ada 100 lebih boat, houseboat yang ada, tak cukup. Lepas tu boat-boat kecil, contohnya 10 orang, 5 orang, kalau juga interview. Yang makcik sini, perempuan bawa boat ni, dapat mendapat lumayan sekarang ni. So kalau benda ni dah maju, ada family outlet, ada hotel, ada kemudahan lain semua sekali, so pelancong makin ramai.
Bila ramai, dia akan berkembang. Sepanjang jalan pun ada kedai. Dah. Macam-macam kita boleh buat. Pendapatan akan bertambah. Pelbagai aktiviti yang boleh dijalankan seperti bermain kelah di santuari, memancing, perkemahan, melihat pelbagai spesies burung dan aktiviti sukan lasak. Selain Tasik Kenyir, Kampung Budaya di Muzium Negeri Kuala Terengganu juga tidak kurang hebatnya sebagai destinasi pilihan pelancong. Mula dibuka pada September 2020 sehingga kini lokasi berkenaan telah berjaya menarik hampir 100,000 pengunjung. Pengarah Pelancongan Negeri Fadli Yusof Zakaria berkata Kampung Budaya merupakan muzium hidup yang memaparkan pelbagai keunikan. Pengunjung boleh merasai sendiri pengalaman dan mempelajari pelbagai budaya penduduk Terengganu. Pihaknya akan terus merangka lebih banyak program bagi menjadikan Kampung Budaya sebagai lokasi wajib kunjung pelancong. Dan kita tak nak pelancong datang sini untuk melihat saja dan juga untuk bergambar saja. Kita mahu pengunjung datang sini untuk menyelami sendiri dan juga untuk mendapat pengalaman secara terus berkaitan dengan permainan-permainan tradisional, makanan-makanan tradisional, seni muzik, seni budaya yang mana pelancong sendiri akan mengalami dan juga ditunjuk ajar oleh kaki tangan kita di Kampung Budaya. Dalam perkembangan lain, beliau memaklumkan pihaknya telah bersedia menghadapi musim tengkujuh tahun ini. Jelasnya meskipun pulau ditutup untuk pelancong, namun banyak lagi lokasi menarik sedia untuk dikunjungi. Ia termasuk 30 lokasi pelancongan berasaskan komuniti termasuk Dataran Batu Putih dan Mercang di Marang. Beralih ke perkembangan menjelang pembentangan bajet 2023, setiap jabatan kerajaan sudah semestinya mahukan yang terbaik dari segi peruntukan bagi menjayakan pelbagai aktiviti yang dirangka khusus untuk masyarakat setempat. Bukan sahaja aktiviti pelancongan, pembangunan belia juga diharap dapat diberi tumpuan khusus. Jadi program-program pembangunan belia ini jelas bahawa mempunyai orang kata penumpuan-penumpuan yang tertentu dalam konteks asasiahnya, dalam konteks kepimpinannya, dalam konteks keusahawanannya. So harapan kita cukup tinggi melalui melalui bajet yang khusus, melalui keutamaan diberikan untuk program-program semua ini. Jelas bahawa ia akan membantu pihak Kementerian Belia dan Sukan Malaysia merangka program-program yang lebih baik, lebih jitu, lebih mantap sesuai dengan selera belia-belia masa kini. Kita harapkan penambahan bajet lah untuk sektor pelancongan yang mana kita telah terjejas 2 tahun akibat pandemik, dan juga kita perlu pembangunan semula fasiliti ataupun kemudahan-kemudahan pelancongan supaya keadaan fasiliti pelancongan ini lebih segar untuk tahun-tahun akan datang. Dan kita harapkan melalui bajet ini akan memberi impak positif lah kepada pemain-pemain industri pelancongan supaya mereka lebih aktif dan juga membantu menyumbang kepada ekonomi negeri Terengganu secara khususnya lah. Sekian paparan dari Terengganu, kembali semula ke Angkasa Puri. Ya, terima kasih Rashidi. Baik saudara, berita wilayah berehat seketika dan kita kembali selepas ini. Kakak, jangan buat macam tu. Kenapa? Kan ayah ada bagi tahu dulu, tak baik buang sampah merata-rata. Berdosa tau. Kena dah. Saman ni. Tuan. Kau bagi, Cik? Minta IC, Cik? Boleh. Kesalahan lampu merah, Cik. Tuan, Tuan, kau timah sikit, Tuan. Ayah, janganlah macam tu. Itu kan rasuah. Berdosa tau. Betul apa yang nak Cik cakap. Jangan lama macam tu, Cik. Ni saman. Maaf, Cik. Hati-hati madu, Cik.
Baik, berita wilayah diteruskan dengan lita langsung dari Sarawak. Antara fokus berita dari Bumi Kenyalang hari ini, kesiapsiagaan hadapi situasi banjir. Perinciannya kita bersama Vanessa Merin. Silakan, Vi. Ya, terima kasih Alif. Jabatan Kebajikan Negeri Sarawak JKNS sudah bersedia menghadapi situasi banjir semasa monsun Timur Laut. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, kesiapsiagaan itu juga merangkumi situasi banjir luar jangka akibat perubahan musim. Datuk Seri Fatimah menambah persediaan dan tumpuan juga turut diberikan di kawasan yang bukan dalam senarai lokasi hotspot bagi berhadapan dengan situasi luar jangka. Jelasnya lagi, pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri di peringkat bahagian dan daerah yang dilantik akan membuat keputusan segera sekiranya berlaku keadaan di luar jangka, termasuk menambah pusat pemindahan sementara PPS untuk menempatkan penduduk yang terjejas. Tanah runtuh, jalan putus hubungan misalnya, ya. Di luar jangkaan seperti ini, maka tempat iaitu tempat untuk mereka berpindah juga akan dibuat, keputusan akan dibuat berdasarkan keperluan itu. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas program latih amal dan simulasi Pusat Pemindahan Sementara Bencana Peringkat Negeri Sarawak di Dewan Serbaguna Rancan Serian. Terdahulu berucap pada program itu, beliau mendedahkan sejumlah 627 PPS sudah diaktifkan di seluruh Sarawak yang mempunyai kapasiti menempatkan sejumlah 162,000 penduduk terjejas. Tambahnya, seramai 1,971 kaki tangan dan sukarelawan JKNS bersiap sedia untuk digerak sekiranya berlaku bencana banjir. Latih amal ini melibatkan 235 peserta yang terdiri daripada pelbagai agensi kerajaan, ketua-ketua masyarakat, penduduk kampung serta pemimpin setempat yang menyertai latihan itu. Virtual consultation atau perundingan secara maya oleh Pegawai Kerja Sosial Perubatan Malaysia PKSP sesuai dilaksanakan di Sarawak dengan mengambil kira faktor geografi yang luas. Timbalan Menteri Kesihatan 2 Dato' Aaron Agodagang memberitahu ia merupakan cadangan pelan strategik terbaik yang membolehkan konsultasi susulan di fasiliti rawatan bagi pesakit yang tidak dapat hadir, terutamanya mereka di pedalaman yang perlu berbelanja lebih untuk ke hospital. Cadangan ini katanya seiring dengan perkembangan teknologi semasa dan PKSP perlu mengambil peluang menggunakan teknologi terkini dalam memberi perkhidmatan kepada pesakit. Keperluan ini dilihat lebih sesuai semasa berlakunya pandemik COVID-19 yang mana PKSP tidak dapat berinteraksi secara langsung dengan pesakit disebabkan wabak penyakit berjangkit perlu diambil perhatian. Yang tidak dapat hadir lah untuk berjumpa dengan mereka. Jadi through virtual consultation tu kita dapat bertemu dengan pesakit-pesakit lah. Beliau berkata demikian di perasmian Persidangan Pegawai Kerja Sosial Perubatan Malaysia ke-25 di Kuching. Sementara itu, mengulas mengenai kekurangan PKSP, katanya satu kertas putih telah dikemukakan kepada Kementerian Kesihatan untuk menambah 325 perjawatan yang masih kosong kerana jumlah 280 jawatan sedia ada adalah tidak mencukupi. Bertemakan Kerja Sosial Kebersamaan Menuju Kegemilangan, persidangan selama 3 hari bermula 26 September ini bertujuan untuk memantapkan kemahiran kendiri pegawai kerja sosial perubatan dalam menepani cabaran dan perubahan global. Ini termasuk menerusi pembentangan kertas kerja saintifik serta ceramah bagi membangunkan personaliti insan yang seimbang selain meningkatkan semangat kerja berpasukan kalangan pegawai kerja sosial perubatan. Golongan belia di kawasan Parlimen Hulu Rajang khususnya digalak untuk mengikuti kursus kemahiran di Giat Mara Hulu Rajang di Belaga. Demikian saranan daripada Timbalan Menteri Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB, Datuk Hasbi Habibullah dalam siri lawatan singkat beliau ke Giat Mara Hulu Rajang baru-baru ini. Selaras dengan pembukaan baharu kawasan pentadbiran di Belaga, Dato' Hasbi turut menyarankan permohonan tapak baharu Giat Mara Hulu Rajang dikemukakan dengan kadar segera. Ia bagi membolehkan pusat latihan kemahiran itu mempunyai bangunan sendiri sekaligus meningkatkan tahap penyampaian dan latihan.
Sebab kita tahu anak-anak Giat Mara ini kebolehpasaran mereka adalah tinggi, ya. Jadi mudah-mudahan saya yakinlah anak-anak kita di sini dengan tenaga pengajar, pengurusan yang ada dan juga komitmen bantuan sokongan daripada yang berhormat wakil rakyat ahli parlimen Hulu Rejang ini, kita yakin Giat Mara di Hulu Rejang ini akan boleh dikembangkan lagi, dan kita telah pun minta supaya Giat Mara submit untuk permohonan tapak baru kita sementara pada masa ini menumpang. Giat Mara Hulu Rajang menyediakan 2 kursus kemahiran teknikal dan vokasional iaitu kursus teknologi kimpalan dan fabrikasi logam serta kursus pendawaian elektrik G2. Masing-masingnya memberi peluang kepada 15 peserta bagi setiap kursus ditawarkan. Giat Mara Hulu Rajang mula beroperasi di Belaga pada 1 Ogos 2011 di bangunan kuartus kediaman lama Kerajaan Negeri Sarawak. Pada lawatan tersebut, Datuk Hasbi bersama Ahli Parlimen Hulu Rajang turut mendengar taklimat mengenai pengoperasian Giat Mara Hulu Rajang di samping beramah mesra dengan para pelatih. Rabies boleh dicegah. Untuk itu, Kerajaan Sarawak kini sedang berusaha keras untuk mencegah dan menghapuskan wabak tersebut menjelang 2025. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom berkata, salah satu cara pencegahan ialah menerusi pemvaksinan anjing dan kucing dengan sasaran 70% imuniti kelompok. It is preventable through vaccination and so on. And with the help of multi-agencies around us, we should be able to work out a more concrete and more effective program in order for us to eliminate this rabies. Tambahnya, kesedaran masyarakat tentang bahaya rabies juga sangat penting dan penyertaan komuniti sangat dialu-alukan seperti pendaftaran binatang peliharaan serta mendapatkan suntikan vaksin bagi haiwan peliharaan mereka. Masyarakat juga perlu peka dan bertindak pantas apabila digigit anjing dengan segera mendapatkan rawatan kesihatan kerana apabila virus tersebut telah memasuki saraf otak, ia sudah terlambat untuk diubati. Beliau menyatakan demikian pada persidangan rabies di Borneo di Kuching hari ini. Mengulas mengenai persidangan tersebut, beliau menyatakan ia dianjurkan bersempena sambutan Hari Rabies Sedunia yang akan disambut esok dan menyediakan platform kepada pakar tempatan dan antarabangsa untuk bertukar dapatan dan strategi mencegah penularan rabies. Sejak diisytiharkan wabak pada 2017, Sarawak telah mencatat 47 kematian daripada 53 kes yang dilaporkan. Selain 72 kawasan telah diisytiharkan kawasan wabak rabies seluruh negeri. Polis Padawan memberi amaran kepada warga cyber dan media untuk tidak menularkan sebarang kenyataan palsu berkaitan kes culik di daerah tersebut. Menurut Ketua Polis daerahnya, Superintendent Abang Zainal Abidin Abang Ahmad, sebarang penularan berita atau kenyataan media mengenai kes culik atau jenayah perlu mendapat pengesahan pihak polis. Beliau turut mengingatkan sebarang kenyataan yang dikeluarkan tanpa pengesahan pihaknya boleh disiasat di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Superintendent Abang Zainal menyatakan perkara itu kepada media selepas tular beberapa hantaran di media sosial mengenai seorang murid darjah 1 di Sekolah Kebangsaan Chong Hua Batu 10 hampir menjadi mangsa culik. Guru besar sekolah terbabit yang dihubungi pihak polis turut menafikan bahawa beliau pernah mengeluarkan sebarang kenyataan berkaitan kes culik itu. Sebuah keluarga di Kampung Baru Darat di Kabong hilang tempat tinggal setelah rumah mereka musnah dalam kebakaran. Maklumat Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan pukul 11.36 pagi tadi. Pasukan bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Seratuk telah digerakkan ke lokasi kebakaran bersama sebuah jentera pemadam api. Rumah jenis separuh kekal itu didapati telah musnah sepenuhnya dan semua penghuni berjaya keluar menyelamatkan diri. Sebuah lagi rumah yang terletak bersebelahan turut mengalami kerosakan. Walau bagaimanapun, kebakaran tersebut tidak melibatkan sebarang kecederaan. Punca kebakaran dan kerugian masih disiasat. Perkembangan itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Vanessa.
Baik, fokus negeri di bawah bayu petang ini, Mabims ke-46 yang berlangsung di Sabah jadi antara wadah rangka inisiatif tingkatkan taraf ekonomi umat Islam. Perinciannya bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu. Silakan, Redwin. Ya, Alif. Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan SOM pertemuan tahunan tidak rasmi Menteri-Menteri Agama Negara Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia dan Republik Singapura Mabims ke-46 wajar dijadikan wadah merangka inisiatif dalam meningkatkan taraf ekonomi umat Islam negara anggotanya. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, pertemuan itu forum penting untuk membincangkan isu serta cabaran umat Islam mencakupi aspek ekonomi. Datuk Haji Ji yakin pertemuan ini akan memberi impak signifikan dalam mengeratkan lagi hubungan dua hala yang sedia terjalin antara Malaysia dan negara anggota Mabims, khususnya ke arah membangunkan umat Islam di rantau Nusantara. Beliau juga berharap kerjasama dalam membangun umat Islam di negara anggota Mabims terus ditingkatkan, khususnya dalam aspek daya tahan keagamaan dan mutu kehidupan beragama serta kesejahteraan sosio-ekonomi. Beliau berucap dalam majlis makan malam sempena mesyuarat SOM Mabims ke-46 di Kota Kinabalu. Mesyuarat berlangsung selama 3 hari bermula hari ini dengan penyertaan 29 delegasi daripada 4 negara anggota. Majlis Hal Ehwal Anak Negeri Sabah berharap kerajaan negeri menyokong usaha memperluas sekolah adat anak negeri ke setiap daerah di Sabah. Ia sebagai langkah mengangkat dan memperkasa adat negeri agar tidak pupus di telan zaman. Presiden Majlis Hal Ehwal Anak Negeri Sabah Tindarama Dr. Benedict Topin berkata untuk mengembangkan sekolah adat sokongan pelbagai pihak diperlukan. Kita mau supaya diorang tampil ke hadapan untuk memberi kembangan dari segi memberi syarahan di sekolah-sekolah adat yang berdekatan dengan mereka lah. Kita punya harapan supaya sekolah adat diwujudkan dan didukung oleh kerajaan. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas merasmikan sekolah berkenaan di Ulu Tuaran Talungan, Telipuk. Kesempatan setakat ini sudah mulai didengari lah oleh komuniti. So saya harap akan semakin banyaklah dia punya bilangan pelajar. Harapan saya golongan sasaran itu terutama sekali dari pihak agensi kerajaan lah, atau dari NGO tempatan atau luar negara, atau individu dermawan, supaya tampil menderma. Terdapat 2 lagi sekolah adat yang telah diwujudkan, iaitu Sekolah Adat di Kampung Lomawang Tuaran dan Sekolah Adat Batu Punggul Sapulut Nabawan. Pertubuhan Kasih Hawa dan Jabatan Pendaftar Negara menjalin kerjasama strategik memperkasa usahawan wanita melalui program adaptasi teknologi digital. Ini dilaksana melalui perkongsian potensi dan penggunaan aplikasi media sosial dengan betul bagi menjana ekonomi masing-masing. Menurut Timbalan Pengarah Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah Jewa Salbia Aman, pelaksanaan program ini wajar dijadikan contoh dalam menghasilkan program tanggungjawab sosial korporat CSR yang memberi manfaat kepada wanita. Membantu wanita golongan ibu tunggal ataupun golongan B40 untuk terus maju ke depan, terutamanya bidang perniagaan yang lebih berasaskan digital. Selaras dengan kita punya sahutan Sabah Maju Jaya, kerana selain daripada minat, kesedaran mereka pun telah mula timbul untuk maju setapak demi setapak lagi. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan majlis penutupan program Perkasa BIS Ibu Tunggal Pemasaran Digital di Kota Kinabalu. Objektif utama adalah untuk membantu wanita yang memang tidak mempunyai kemahiran asas dalam aplikasi media seperti TikTok, FB Live dan juga yang paling penting mereka dapat memasarkan produk ini di Shopee secara langsung. Hands on, bengkel,
terus kita buat. Sebelum ni kami memang zero tentang digital, ilmu digital. Apabila kami ada produk sendiri, kami tidak tahu di mana kami jual. Hanya mengharapkan kawan dari kawan ke kawan, WhatsApp saja. Bila sudah kami ada ilmu dan kami belajar di sini, kami rasa seronok. Macam seolah-olah kami yang businesswoman. Seramai 50 peserta terdiri ibu tunggal, suri rumah, wanita dan asnaf menyertai program ini. Sebanyak 17 kek dipersembahkan sempena sambutan Hari Jadi Rasmi yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Dr. Juhar Datuk Mahiruddin yang ke-69 di Istana Seri Kinabalu. Kek beraneka jenis berkenaan sumbangan hotel-hotel terkemuka sekitar ibu negeri, badan korporat dan agensi kerajaan. Kesemua kek yang dipamerkan sangat menarik perhatian kerana dekorasi kreatif yang menggambarkan kepribadian Tun Dr. Juhar serta bermotifkan keunikan tempat dan budaya yang terdapat di negeri ini. Antaranya ialah English fruit cake seberat 300 kg yang merupakan kek paling berat dan mengambil masa paling lama dalam pembuatannya, iaitu sebulan yang mengangkat tema budaya dan alam semula jadi Sabah. Kek ini bertemakan culture and nature, iaitu di mana kita ada banyak daerah dengan ikon tersendiri. Kek ini kita buat untuk atas inspirasi daripada SICC agar semua contohnya pelancong, pengunjung akan lebih tahu di mana tempat-tempat menarik iaitu di Sabah. Kek lain yang menarik perhatian ialah kek bertemakan simbolik gerbang Istana Seri Kinabalu dan kek berbentuk kereta. Tahun ini saya persembahkan lebih kepada simbolik pintu gerbang istana tu. So maksud dia di sini jelas cenderaya ini maksud dia adalah dia punya perjalanan yang tiada penghujung lah maksud dia. So pintu gerbang ini maksud dia membuktikan bahawa Tun sering keluar masuk untuk urusan rasmi dia untuk rakyat dia lah. Kami hasilkan satu kek klasik dari kereta klasik lah. Unik dia klasik. Kemudian saya rasa kalau beli dia membawa kenangan lama lah. Sementara itu, Tun Dr. Juhar dalam ucapan ringkasnya merakamkan penghargaan terima kasih kepada semua pihak terlibat dalam menjayakan pembuatan kek berkenaan. Kek ini akan diagikan kepada beberapa tempat antaranya rumah anak yatim, warga emas, sekolah tahfiz serta badan kebajikan yang terpilih. Majlis penyampaian kek sempena sambutan Hari Jadi Rasmi, Tuan Yang Terutama Tun Dr. Juhar Datuk Mahiruddin ternyata membawa kelainan dengan menampilkan tema dan keunikan tersendiri selain saiz yang lebih besar berbanding sebelum ini. Ini sekaligus membuktikan keterujaan rakyat dalam memeriahkan sambutan Hari Jadi Tun Dr. Juhar pada tahun ini. Karishan Daniel untuk RTM. Penglibatan golongan muda dalam kejohanan sepak takraw lelaki terbuka Sabah 2022 menjadi platform menonjolkan bakat sekaligus menjungkil lebih ramai pemain muda yang berpotensi. Kita harapkan sukan takraw ini yang sememangnya sukan yang sangat popular di Malaysia dapat kita tingkatkan lagi, dapat kita perhebatkan lagi, dan kejohanan seperti ini mampu mencungkil bakat baru dan seterusnya menambahkan lagi peminat sukan ini. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menyampaikan hadiah kepada pemenang kejohanan berkenaan di Dewan Masyarakat Tawau. Menurut pengarah kejohanan Elham Shah Ibrahim, kejohanan ini antara program untuk melahirkan pemain pelapis. Takwim yang kami sudah sediakan, dan sebelum ini pun kami pernah juga bagi pihak kelab kami, Kelab Sepak Takraw Gabungan Tawau ataupun KST, pernah membuat klinik sebelum ni di sekolah-sekolah khususnya di kawasan Tawau lah. Alhamdulillah kami dapat johan pada hari ini, dan perlawanan pada hari ini memang agak sengit lah di kumpulan KLTC, dan kemenangan memang memihak kepada kami. Sebanyak 27 pasukan dari Kota Kinabalu, Sandakan, Semporna, Tawau dan Sekolah Sukan Bukit Jalil menyertai kejohanan ini.
Baik, sekian perkembangan berita dari Sabah untuk petang ini, dan untuk perkembangan dalam berita wilayah seterusnya kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Teruskan Alif. Ya, baik, terima kasih Radio Robin. Baik, Melaka terpilih sebagai salah sebuah bandar dari 11 sebuah negara untuk melaksanakan projek Grid Pintar di bawah program pembangunan Bandar Mampad. Justru kerajaan negeri menyasarkan 30,000 unit rumah kediaman akan mengaplikasikan Grid Pintar menjelang 2023. Menurut Exco Pendidikan Teknologi dan Telekomunikasi Negeri Datuk Rais Yassin, sehingga kini hanya 40 unit rumah kediaman yang berjaya mengintegrasikan teknologi berkenaan. Projek Grid Pintar ini merupakan satu-satunya projek demonstrasi Grid Pintar yang sedang giat dibangunkan di Malaysia dan rantau Asia. Kita hanya perlukan penyertaan sahaja. Kita memerlukan konsen daripada orang awam, penduduk, pengguna sebenarnya, sebab ini adalah satu sistem two-way communication, komunikasi dua hala, di mana apabila dia bersetuju dengan service provider iaitu TNB sendiri, jadi daripada situ pengguna akan tahu berapa penggunaan yang dia gunakan elektrik pada hari ini, lepas tu berapa yang dia ada energy saving dan sebagainya. Beliau berkata demikian selepas pelancaran Melaka Smart Grid Technology Summit 2022 di Jalan Hang Tuah. Jelasnya, projek Grid Pintar dilihat berupaya menjadikan Melaka sebagai sebuah negeri pintar berteknologi hijau dan mewujudkan persekitaran yang lebih mampan. Sebanyak 700 slot pemeriksaan mamogram percuma disediakan kepada golongan wanita B40 di Johor bagi tujuan pengesanan awal kanser. Ia menerusi program Think Pink Yayasan Kanser Tunku Laksmana Johor YKTLJ. Exco Kesihatan dan Perpaduan Johor Lee Tian Sun berkata, keutamaan diberi kepada golongan wanita berisiko tinggi dan mempunyai sejarah keluarga menghidap kanser payudara berusia antara 40 hingga 70 tahun ke atas. Kalau ikut data yang diperolehi, satu daripada 30 wanita kalau kebarangkaliannya kemungkinan menghadapi masalah kanser payudara tersebut. Oleh itu kita sangat menggalakkan setiap wanita supaya mereka dapat, yang pertama, buat pemeriksaan peribadi, yang kedua, kalau boleh dapatkan perkhidmatan saringan awal di setiap hospital. Beliau berkata demikian selepas melancarkan program Think Pink di Hospital Pakar KPJ Johor. Sehingga Ogos lalu, sebanyak 10 juta ringgit dibelanjakan YKTLJ menerusi pelbagai inisiatif dan memanfaat 2,985 pejuang kanser di negeri ini. Baik, bekas pegawai khas Menteri Besar mengaku tidak bersalah memalsukan slip gaji lebih RM15,000 4 tahun lalu. Pengakuan dibuat Khairul Anwar Daud selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Datuk Kamal Arifin Ismail. Pendakwaan dibuat di Mahkamah Seksyen Johor Bahru. Tertuduh didakwa melakukan penipuan dokumen slip gaji RM15,800 antara Jun hingga Julai 2018. Hakim membenarkan Anwar diberi jamin RM10,000 dengan seorang penjamin. Tertuduh turut diarah menyerahkan pasport ke mahkamah. Dia juga perlu melaporkan diri di pejabat SPRM setiap bulan. Kes disebut semula 21 November. Baik, Sukan Malaysia Sukma edisi ke-20 menjadi platform kebangkitan buat pasukan rugby Negeri Sembilan setelah berjaya memperoleh pingat emas selepas 36 tahun menanti. Pemain rugby Muhammad Khairi Mat Razi menyifatkan kemenangan kali ini sebagai pengalaman paling manis buat pasukan itu. Mereka kini menyasarkan satu lagi kemenangan pada kejohanan Piala Agong yang akan membuka tirai pada Oktober ini. Saya sebenarnya antara pemain yang paling awal, paling lama dalam pasukan ini sampai sekarang. So antara cabarannya adalah
dari segi masa lah, sebab kami ada kebanyakan kami pelajar dan ada yang juga yang bekerja, so masa tu sangat singkat, sangat terhad untuk kami bersama-sama. Tapi alhamdulillah dalam sepanjang kami bermain ni memang kami hargai lah masa yang ada yang kami gunakan setakat ni. So lagi antara cabaran lain ialah kewangan lah. Kami memang terhad kewangan, tapi kami alhamdulillah banyak pihak yang ingin membantu. Pada perlawanan akhir di UiTM Shah Alam Khamis lepas, Negeri Sembilan menewaskan Selangor 14-0 sekaligus membawa pulang pingat emas. Dalam pada itu, atlet wushu kebangsaan Pang Pui kini fokus pada sesi latihan dalam usaha mempersiapkan diri ke peringkat lebih tinggi. Macam train hard untuk lompat movement saya, sebab saya nak challenge yang lagi susah punya lompat movement untuk masuk pertandingan yang lagi tinggi macam SEA Games, Asian Games atau World Champ. Pui yang berjaya menyumbang 3 pingat emas buat Negeri Sembilan pada Tamasya Sukma ke-20 baru ini. Baik, solat jenazah gaib ke atas ulama tersohor Syekh Dr. Yusuf Al-Qadrawi akan diadakan secara serentak di 3 masjid utama negara malam ini. 3 masjid terlibat adalah Masjid Negara, Kuala Lumpur serta Masjid Putra dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin di Putrajaya. Ketua Pengarah JAKIM Datuk Hakimah Muhammad Yusof memaklumkan pemergian Al-Qadrawi memberi kesan terhadap perkembangan dan kemajuan umat seluruh dunia. Justru agensi itu akan mengadakan solat jenazah gaib buat Allahyarham selepas solat Isyak malam ini. JAKIM turut menjemput semua majlis dan Jabatan Agama Islam Negeri turut sama mengadakan solat jenazah gaib di masjid dan surau seluruh negara. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berharap ada peningkatan peruntukan sekurang-kurangnya 30% bagi kementerian itu menerusi bajet 2023. Menterinya Datuk Seri Rina Harun berkata dengan pertambahan peruntukan ia dapat menyediakan lebih banyak program pemerkasaan wanita sekaligus membantu golongan itu menjadi lebih berdaya saing. By at least kalau dapat peningkatan bajet by 30%, ya, so kita harap ada peningkatan dan memang kita push. Memang saya pun tiap kali berjumpa dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya jumpa dengan Menteri Keuangan. Ini juga yang selalu disebutkan untuk wanita, kerana jika kita memberi peluang yang sama macam saya kata tadi, kita bukan minta lebih peluang yang sama kepada wanita, kita bantu wanita. Sebab kalau kita bantu wanita, kita akan bantu keluarga. Kita akan bantu meningkatkan ekonomi negara. Bila wanita ini dia berbelanja, dia buat untuk keluarga dan sebagainya. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Pra-Pelancaran Sidang Kemuncak Kepimpinan Wanita Dunia 2023 WWLS 2023 di Ibu Negara. Pada bajet 2022, KPWKM menerima peruntukan RM2.682 bilion dengan peningkatan 4.56% berbanding tahun sebelumnya. Pemain sayap kebangsaan Safawi Rashid berharap peminat bola sepak tanah air berhenti mengecam Mohamadu Somareh yang dilihat menampilkan prestasi hambar di kejohanan Piala Raja Thailand. Jelas Safawi, rakan sepasukannya itu ketika ini amat memerlukan sokongan moral untuk keluar daripada kemerosotan prestasi. Jelas Safawi, sukan bola sepak melibatkan kerjasama berpasukan dan tidak wajar untuk menunding jari ke atas mana-mana individu. Saya rasa benda tu tak patut berlaku kepada Somareh sebab kita bermain dalam satu pasukan, lalu nak kecam semua, lalu nak puji semua. So saya rasa dengan keputusan yang fan buat tu, saya rasa saya anggap lepas ni tak ada berlaku sebab macam saya cakap, contoh kalau saya tak main bagus, orang kecam saya. Kalau siapa-siapa player yang tak main bagus, dia akan kecam. So saya rasa macam Somareh, dia punya mindset strong, mental strong.
Beliau berkata demikian selepas tiba di KLI2 dari Thailand. Sumareh menerima kritikan daripada peminat tanah air susulan gagal mencipta impak dalam kejohanan Piala Raja Thailand baru-baru ini. Malaysia muncul naib juara selepas tewas 0-3 kepada Tajikistan menerusi penentuan sepakan penalti. Susulan pemergian utama tersohor dunia Syekh Dr. Yusof Al-Qadrawi, solat jenazah gaib di sebuah masjid di Perlis akan diadakan selepas solat Zuhur esok. Solat jenazah gaib di seluruh negeri diperkenan Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamalulail. Ia dilaksana esok memandangkan solat sama diadakan pada waktu asar di Qatar hari ini. Tuanku Syed Sirajuddin dijadual berangkat melaksanakan solat zuhur dan solat jenazah gaib di Masjid Tuanku Syed Putra Jamalulail Kangar seperti waktu ditetapkan. Umat Islam di Perlis digalak menyertai solat berkenaan. Syekh Yusuf Abdullah Al-Qadrawi menghembuskan nafas terakhirnya semalam pada usia 96 tahun. Baik, tindakan pendatang asing tanpa izin yang cuba meloloskan diri ke kawasan berlukar semasa serbuan Jabatan Imigresen Pulau Pinang tidak kesampaian apabila mereka ditahan semula. Menerusi serbuan di kilang plastik dan kilang kotak di Juru, 45 warga negara asing diperiksa. Pengarah Imigresen Pulau Pinang, Syah Inur Syahbuddin berkata 29 orang ditahan atas pelbagai kesalahan manakala 16 lagi ditahan mengikut Seksyen 39B Peraturan Imigresen 1963 kerana menyalahgunakan pas lawatan. Daripada yang kita periksa tadi, ada yang mempunyai pasport tetapi tidak mempunyai pas. Maksudnya dia masuk secara tidak sah, menggunakan laluan-laluan tikus lah selalunya. Walaupun dia ada dokumen perjalanan tetapi tidak memiliki pas lawatan. Daripada pemeriksaan tadi, ada yang telah beberapa tahun, 2 ke 3 tahun, ada yang didapati baru saja memasuki Malaysia dalam 3 bulan macam tu. Mereka terdiri daripada 17 warga Myanmar, 12 Bangladesh manakala selebihnya lain-lain negara. Kesemua yang ditahan berumur di antara 20 hingga 35 tahun dibawa ke pejabat imigresen di Seberang Jaya untuk siasatan lanjut. Baik saudara, sektor pelancongan disifatkan unik yang secara teorinya telah menggabungkan pelbagai industri berbeza. Ini kerana ia menjadi nadi kepada perkembangan industri lain, antaranya perhotelan, makanan dan minuman, pengangkutan serta kraftangan. Ikuti laporan khas sempena Hari Pelancongan Sedunia disediakan Syamila Rastam. Tahukah anda nilai tambah yang dibawa oleh industri pelancongan memberi satu pertumbuhan ekonomi yang lebih besar atau mempunyai nilai pengganda yang tinggi? Ini kerana industri pelancongan boleh dikatakan bertindak sebagai tunjang dalam memacu sektor lain seperti perhotelan, perkhidmatan makanan dan minuman, pengangkutan serta sektor pembuatan. Sebagai contohnya, jika pelancong datang ke negara kita, mereka berbelanja. Perbelanjaan mereka ini pertama akan memberi pendapatan dalam tukaran mata wang asing, iaitu nilai tambah daripada tukaran asing yang kita peroleh. Kedua, perbelanjaan yang dilakukan oleh pelancong. Mereka akan berbelanja, mereka akan tinggal di hotel, mereka akan menggunakan perkhidmatan pengangkutan, sama ada pengangkutan udara, pengangkutan darat atau pengangkutan air. Pembelian makanan dan minuman di kawasan tersebut akan menerima limpahan daripada perbelanjaan yang dilakukan oleh pelancong. Setiap ringgit yang dibelanjakan menjana ekonomi negara selain meningkatkan aktiviti domestik menerusi pembelian barangan dan perkhidmatan. Biasanya waktu itu yang banyak pelancong itu ada long weekend atau cuti sekolah. Lepas itu waktu itu banyak turis datang. Jadi as I say, dalam long holiday, weekend, school holiday,
Banyak hotel dia punya occupancy boleh naik 70, 80 atau 100% occupancy. Tapi yang banyak sekarang sudah dari Singapura, dari Indonesia, dari UK pun banyak asing pun mula datang ke Pulau Pinang. Kami bergantung pada pelancong lah. Pelancong, kalau pelancong banyak ni, pendapatan kami ni pun lebih lah daripada Arab, daripada Aussie, daripada England, kan? Macam-macam negara mai, kan? Yang tu jadi kami ni kerja kami ni setengah orang kata ni macam holiday. Enjoying it so far, loving it. Jet skis, people are beautiful, lovely, friendly. I'd encourage everyone from Australia, if you haven't been down here, to get down to Malaysia and do yourself a favour. It's a great place. Oh, food's amazing. You should go next door. Food, street food. People are so friendly, affordable, fresh, clean, nice food. Jadi dapatlah kita lihat di sini apabila sektor pelancongan jika wujud di sesuatu kawasan, perkhidmatan diberikan kepada pelancong. Bila pelancong itu datang, maka berlakulah nilai peningkatan terhadap nilai barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan dan pada masa yang sama akan memberi suntikan kepada ekonomi setempat. Inisiatif berterusan kerajaan yang merancangkan sektor pelancongan menggalakkan pengusaha dan penggiat industri untuk terus mengembangkan perniagaan mereka dan secara tidak langsung memberi sinergi kepada kehadiran pelancong asing. Sharmila Rastam, RTM. Bantuan khas keuangan bagi tahun 2023 dibayar kepada anggota perkhidmatan awam grade 56 ke bawah berjumlah RM700 dan RM350 bagi pesara kerajaan dan veteran tidak berpencen yang akan diberi pada Januari 2023. Baik saudara, berita wilayah edisi Selasa 27 September 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan saiz sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Saya Alif Ashraf Kamanur. Dengan itu, Assalamualaikum.